Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pengetua, guru besar, barisan penolong kanan, ketua-ketua bidang, ketua-ketua panitia, guru-guru dan anggota kumpulan pelaksana yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Cikgu Evelyn Kong, Kaunselor Pendidikan Daerah yang berkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah Sibu. Untuk makluman semua, tajuk hashtag 3A yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah memahami tekanan. Apa itu stres? Stres adalah tindak balas emosi, fizikal dan mental akibat perubahan dalam sesuatu keadaan yang berlaku dalam kehidupan harian. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, stres adalah desakan atau tekanan yang dihadapi oleh individu berikutan peristiwa yang berlaku pada mereka. Stres menyebabkan individu memerlukan keupayaan dan cara untuk menghadapinya. Stres merangkumi beban, tekanan, kebimbangan, keletihan, konflik, panik, kemurungan dan tidak bermaya. Oleh itu, stres boleh berlaku dari segi emosi dan juga fizikal. Perkara ini juga sering berlaku kepada manusia yang normal. Ia merupakan satu cabaran emosi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan harian manusia. Stres berlaku akibat daripada perubahan luaran atau perubahan dalaman yang melebihi kemampuan seseorang, individu. Perubahan luaran seperti perubahan persekitaran fizikal, sosial, peristiwa penting, organisasi yang akan mencetus kepada stres. Perubahan dalaman seperti personality, pemikiran negatif, biological yang juga akan menyebabkan stres. Adakah stres itu sesuatu yang membahaya? Jawapannya tidak. Sekiranya stres berada di tahap yang rendah dan tahap yang sederhana. Akan tetapi, stres akan menjadi bahaya apabila ia berada di tahap yang tinggi. Apabila stres berada di tahap yang rendah, hasil kerjanya juga akan jadi rendah kerana kurang motivasi dan tumpuan terhadap kerja. Sekiranya stres berada di tahap yang sederhana, ia adalah stres yang paling baik kerana ia akan meningkatkan motivasi dan perkembangan hidup seseorang. Akan tetapi, apabila stres berada di tahap yang tinggi, seseorang itu akan mengalami tekanan dan menunjukkan tanda-tanda stres. Tanda-tanda stres yang boleh kita perhatikan dari segi fizikal iaitu kering mulut, gemetar, sakit kepala, masalah tidur, cepat letih, lenguh badan, jantung berdebar-debar, sakit perut, cirit-pirit. Dari segi psikologi, sama ada kita mengalami gelisah, cepat marah, lemah semangat, bimbang, kurang daya tumpuan, mudah lupa, takut gagal, rendah diri, resah dan bosan. Dari segi tingkah laku pula, sama ada kita merokok berlebihan, penyalahan guna alkohol dan dadah, mengalami masalah tabiat makan, tingkah laku agresif seperti buli dan vandalisme. Terdapat 3 jenis stres yang perlu anda tahu. Yang pertama, acute stress merupakan stres yang kita hadapi setiap hari. Tekanan terhadap perkara yang berlaku sama ada masa lepas, sekarang dan masa akan datang. Antara simptom stres ini adalah seperti kesakitan otot, kesakitan bahagian perut, dan sebagainya yang akan memberi kesan kepada emosi dan fizikal. Stres yang kedua, episodic stress ataupun episodic acute stress merupakan
stres yang berlaku secara berulang kali. Individu berkenaan kurang berkemampuan untuk mengadaptasi kepada situasi berkenaan. Mereka mudah tersinggung, marah dan tertekan. Kadangkala berpunca daripada kebimbangan yang tidak pernah hilang. Sikap pesimis merupakan salah satu punca yang akan mencetuskan episodik stres. Jenis ketiga, kronik stres berlaku kepada individu yang berada di dalam kehidupan yang kucar-kacir. Masalah rumah tangga, kemiskinan atau kehidupan sekeliling yang huru-hara seperti peperangan atau krisis bencana alam. Seakan tiada penyelesaiannya. Antara yang merisaukan ialah individu berkenaan terbiasa dengan keadaan itu dan mengabaikannya. Akhirnya, stres ini akan memakan diri secara perlahan melalui penyakit kronik seperti serangan jantung, stroke atau kanser. Individu berkenaan juga akan mengambil tindakan membuta tuli seperti mencederakan diri atau membunuh diri. Untuk itu, adalah penting untuk menguruskan stres dengan baik. Stres adalah normal dan semua orang mengalaminya. Yang penting adalah bagaimana cara untuk menguruskannya. Terdapat 4 jenis faktor yang boleh menyebabkan berlakunya tekanan kepada diri seseorang. Yang pertama adalah tekanan survival atau survival stress. Survival stress ini berlaku apabila anda berada dalam keadaan terancam, sama ada dari segi emosi, fizikal, dan perasaan seperti takut untuk mengatasi ancaman yang sedang dihadapi. Yang kedua adalah tekanan yang berlaku dalam diri, internally generated stress, di mana individu mempunyai personality jenis A, iaitu bercita-cita terlalu tinggi, berkehendakkan kesempurnaan dalam semua kerja, terlalu mementingkan kerja dan mengharapkan hasil yang tinggi. Yang ketiga, tekanan atau stres yang disebabkan oleh persekitaran tempat kerja, environmental and job stress. Tekanan di tempat kerja boleh timbul apabila wujudnya persekitaran yang tidak kondusif, seperti ruang tempat kerja yang sempit, ruang dan keadaan kerja yang tidak sesuai, suasana bising dan tidak selesa semasa bekerja, dan pengurusan persekitaran yang tidak cekap di tempat kerja. Yang keempat merupakan tekanan yang disebabkan oleh gaya hidup dan pekerjaan, fatigue and overwork stress. Antara faktor yang menyumbang kepada tekanan jenis ini adalah seperti bebanan kerja dari segi masa atau tarikh rumput yang perlu disiapkan, dan terbeban dengan tanggungjawab di luar keupayaan dan pengalaman diri. Perubahan dasar dan prosedur di tempat kerja juga salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya tekanan. Tambahan pula, individu tersebut sukar menyesuaikan diri mengikut peredaran masa. Berikut adalah tanda-tanda stres yang saya sebutkan sebentar tadi. Apakah yang akan terjadi sekiranya saya tidak mengambil perat terhadap masalah stres yang dihadapi? Dalam jangka masa panjang, stres boleh memberi kesan yang teruk kepada diri anda, seperti mudah keletihan dan cepat penat, kekecewaan, hilang semangat atau burnout. Selain itu, ia juga memberi kesan kepada masalah kesihatan fizikal seperti sakit jantung atau angin ahma yang lebih dikenali sebagai stroke, insomnia atau susah tidur, penyakit kencing manis, penyakit gastrik atau ulcer, mudah dijangkiti kuman, dan penyakit asma. Oleh itu, adalah penting untuk menguruskan stres dengan baik. Apakah yang perlu saya lakukan untuk mengurangkan stres? Yang pertama, anda perlu menerima kenyataan yang anda sedang mengalami stres.
Yang kedua, Anda perlu kenal pasti punca yang menyebabkan Anda stres. Yang ketiga, pelajarilah teknik dan kaedah pengurusan stres. Akhir sekali, sekiranya tiada perubahan dalam masalah stres yang Anda hadapi selepas 3 minggu, Anda amalkan teknik dan pengurusan stres yang disarankan ini, berjumpalah dengan pakar dan dapatkan panduan mereka. Demikianlah maklumat yang ingin disampaikan. Mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang penilaian dengan menggunakan pautan yang disediakan. Sekian, terima kasih.